أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kerana dia masih lagi sudi untuk memberikan peluang kepada kita merasai nikmat-nikmat yang diberikan olehnya kepada kita untuk yang kesekian kali. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau adalah yang kita pada hari ini tersalah buat apa-apa yang melanggar perintah ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sudut perbuatan ke kata-kata ke ataupun apa-apa yang terlintas di dalam hati kita, maka kita mohon ampunlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan kita buat begitu, Allah Ta'ala tidak mengirakan kesalahan kita itu sebagai satu bentuk dosa yang akan dipaparkan di khalayak ramai di akhirat kelak. Tuan-tuan sidang jemaah dan juga pendengar radio sekalian, hari ini saya menggantikan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Luqman kita kerana beliau ada keuzuran sikit. Apapun, insya-Allah kita manfaatkan masa yang terluang ni, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat yang besar kepada kita. Saya nak petik pada malam ni beberapa petikan daripada kitab Fadilatul Syekh Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni, seorang pendakwah yang masyhur di tanah Arab sana. Dia ada tulis satu kitab yang bertajuk Ala Maidatil Quran, sejenak bersama Quran. Dan kitab ni kita baca juga di waktu petang setiap hari Ahad selepas pada asar. Kita petik sikit-sikit petikan dia. Cuma malam ni saya nak petik adalah daripada kitab ni bab yang ke-7, iaitulah berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini kalau ikutnya dari sudut penurunannya dikhabarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi kita bacalah katanya Syekh ni daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan turunnya wahyu pada suatu ketika. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba berusaha menggerakkan kedua bibirnya. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun berkata, maka aku pun turut serta menggerakkan bibirku meniru apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam Quran, iaitu ayat dalam suratul Qiyamah ayat 16 hingga 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Itu satu ayat yang mana ada hubung kait dengan penurunannya bersabit dengan seorang sahabat Nabi, iaitulah sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ayat ni menceritakan kepada kita tentang bab Quran ni. Bab bila mana kita nak baca Quran, jangan kita gaduh sangat. Allah Ta'ala dia tegur Nabi kita. Nabi kita SAW, kalau ikut pada ceritanya Ibnu Abbas tadi, Nabi ni satu hari dia berasa sangat supaya wahyu itu turun kepada dia. Nabi ni sebagaimana kita maklum, Al-Quran dia turun kepada Nabi kita ni tidak sekaligus, tidak. Maka menurut katanya ulama-ulama Al-Quran itu sendiri dia turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman. Munajjaman ni maksudnya beransur-ansur. Al-Quran katanya Ibnu Abbas dalam satu kata-kata yang lain, Ibnu Abbas kata Quran ni dia turun
ila sama'id dunya. Mula-mula sekali Quran ni turun daripada Lauh Mahfuz ke ila sama'id dunya, ke langit dunia, yang mana disebutkan oleh ulama iaitu Baitul Izzah, di langit dunia. Ada satu tempat di langit dunia ni nama dia Baitul Izzah. Diturun Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus 30 juzuk. Dan diturunkan daripada Baitul Izzah tadi di langit dunia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam secara beransur-ansur. Selama berapa ketika tu, berapa tempoh lama dia ansur-ansur tu? Katanya ulama ada 3 pendapat kata. Ada kata 20 tahun, ada kata 23 tahun, ada kata 25 tahun, kalau tak silap saya. Jadi hak kita pakar masyhurnya 23 lah. 23 tahun. Jadinya Quran diturunkan kepada Nabi kita secara beransur-ansur. Oleh sebab itu, ada ketika-ketika Al-Quran ni, wahyu yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi kita ni lambat sikit. Fatrah dia, masa dia, tempoh masa dia lambat sikit, selang masa. Kadang hari ni turun, esok turun pula kadangnya. Tapi ada ketika-ketika lambat sikit turun, sehingga Nabi ternanti-nanti. Itu antara turunnya surah Wadduha tu, antara lain surah Wadduha turun, antara lain kerana peristiwa lambatnya turun wahyu. Dan begitu juga dengan ayat yang kita tengok pada malam ini, katanya Ibnu Abbas, turunnya ayat 20, ayat 16 dalam surah Al-Qiyamah ini juga ada hubung kait dengan Nabi, keinginan Nabi supaya wahyu ni turun pada dia. Inilah yang Nabi didik kepada para sahabat. Nabi berasa gitu, dan Nabi didik sahabat-sahabat dia pun berasa gitu juga macam Nabi rasa. Dan memang berjaya pun. Kalau kita baca sejarah-sejarah sahabat Nabi, memang sahabat-sahabat Nabi ni dia tak boleh nak lekang dengan Quran, tak boleh nak jauh dengan Quran. Dia nak baca Quran sama, nak lihat sama Quran. Sebab itu kita ada dengar tu cerita yang ada khatam Quran sehari semalaman, ada khatam Quran. Kerana tak boleh, kalau tak baca Quran tak boleh. Antara lain Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, diceritakan Sayyidina Uthman ni dia boleh khatam Quran dalam solat qiyamul lail dia. Hebat Sayyidina Uthman ni, khalifah yang ketiga. Sayyidina Uthman, khalifah yang ketiga. Dan begitu juga daripada subuh, selepas pada solat subuh nak tunggu sampai ke zuhur tu, Sayyidina Uthman katanya dia tidak berganjak daripada tempat semayang dia. Lepas pada solat subuh duduk situ dia. Orang nak mari jumpa situ, jumpa dalam masjid tu. Sampailah ke zuhur. Dia buat benda? Duduk baca Quran. Sayyidina Uthman. Dan mati Sayyidina Uthman pun, wafat ataupun meninggal dunia Sayyidina Uthman pun dalam keadaan baca Quran juga. Tengok hebat. Jadi ni kita nak husnul khatimah, mati yang comel, baca Quran. Jadi sebab Nabi sendiri dah didik sahabat-sahabat dia pun jangan lekang dengan Quran. Biar rasa kita ni kalau tak ada Quran sikit kering, rasa macam dahaga, macam ke musim panas ni tak ada air sikit rasa dahaga selalu. Nah, cari air sejuk pula, air panas tak ambuh musim-musim panas. Air suar tak ambuh dah. Nak air sejuk, air batu lah. Tahu? Oleh sebab itu kita pun kena teruk begitu jugalah, kena ambil contoh begitu. Jadinya tuan-tuan dan jemaah sekalian, ayat ni Allah Ta'ala tegur Nabi bila mana Nabi rasa macam ke lama tak turun wahyu. Nabi rasa bila nak turun wahyu. Nabi pun dalam rasa keinginan dia nak turun wahyu tersebut, dia pun menggerak-gerakkan lidah dia baca ayat-ayat Quran. Mungkin Nabi baca dengan cepat ke begitulah, seolah-olahnya. Lalu Allah Ta'ala pun tegur Nabi dengan Allah Ta'ala waktu la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidah kamu untuk membaca Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Nabi diceritakan bila mana tak turun wahyu tu, Nabi gerak-gerakkan lidah dia dengan cepat supaya dia boleh ingat ayat-ayat yang terdahulu yang telah pun turun. Nabi kita, kita maklum, Nabi kita ni dia tak boleh baca. Tapi kehebatan Nabi, walaupun tak boleh baca, tidak memberikan satu kecacatan pun pada dia. Ada orang timbulkan persoalan, dah sebab apa Nabi ni digelarkan ummi? Ummi ni buta huruf.
Sebab apa Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis? Kan itu mengurangkan sedikit daripada ketinggian darjat kenabian dia. Tak? Macam kita lah, kalau Perdana Menteri tak kerti baca, kan kedak malu gitu dah. Menteri apa tak kerti baca? Contoh lah, nak jadi menteri mana tak kerti baca, tak kerti menulis. Kita kata situ dah mengurangkan darjat dia. Ni Nabi lebih-lebih lagi, Nabi kena kerti baca. Kita je kata gitu lah. Ada orang persoalan gitu. Lalu ulama pun jawab. Ada setengah ulama jawab, dia kata tak kerti baca, tak kerti menulis ni tidak mengurangkan. Dia kata, siapa dia kata mengurangkan? Bahkan membaca dan menulis adalah wasilah untuk dapatkan ilmu. Dia kata wasilah, penghubung untuk cara, kaedah untuk kita dapatkan ilmu. Kena baca, kena menulis, baru kita boleh ilmu. Tak? Nak pandai bahasa Inggeris, kena berlatih tulis esei, tulis. Nak pandai bahasa Melayu, bahasa Arab, kena berlatih tulis karangan dalam bahasa tersebut. Lepas tu kena baca, nak tambahkan vocab, nak tambahkan kita punya bahasa ni, kena cari baca. Itu kita katanya ulama. Nabi tak payah gitu. Nabi nak kata sebab dia ni Nabiullah, utusan Allah, dan memang dia ni tinggi darjat dia di sisi Allah, Habibullah, kekasih Allah, dan memang layak pada dia Nabi. Dia tak payah guna cara macam kita. Nak reti, nak pandai, nak cerdik, dia tak payah guna cara macam kita. Kena baca dulu, kena menulis dulu, tak payah. Sebab semua ilmu-ilmu yang ada pada Nabi semua telah dicapakkan oleh Allah Ta'ala dalam dada Nabi secara direct daripada Allah tu. Jadi tak pelik tak mengurangkan pun darjat Nabi. Sebab membaca dan menulis hanya wasilah bagi kita manusia yang biasa. Nabi lain macam kita. Tak sama macam kita. Sebab itu timbul Nabi memang sama macam kita, tapi tak serupa. Kan anti hadis ada, kan ketika kita tak boleh nak terima hadis Nabi ni, sebab Nabi orang macam kita juga. Ada time dia lupa, ada time dia ingat. Jadi macam kita. Jadi ada mungkin hadis-hadis Nabi ni salah, kata dia. Betul lah Nabi manusia macam kita, tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Ini sini beza dia. Sah ke nak kata bahas hadis tu? Bahas dari sudut ni ummi tadi. Dari sudut ummi. Sebab apa Nabi tak payah menulis, tak payah membaca? Sebab memang dia tak serupa dengan kita. Itu jawapan dia. Kalau memang serupa, kita pun layak juga jadi Nabi. Ni masalah tak serupa, kita tak layak jadi Nabi. Ini tidak bercakap ikut hawa nafsu macam ke kita. Bahkan semua sepatah-sepatah yang disebut oleh Nabi keluar daripada mulut dia, illa wahyun yuha. Semuanya wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita. Full stop, habis. Jadi tak ada pertikaian. Orang tak kata macam mana Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Cacat dia tu, darjat dia tak. Sebab itu hanya bagi kita manusia. Oleh sebab itu, walaupun Nabi ni tak erti baca, tak pandai menulis, tapi dia semua ilmu direct daripada Allah, termasuk Quran. Quran hari ni, kalau kita nak baca Quran, nak ngapal Quran, kita kena baca Quran dulu. Nak baca Quran, tengok suti-suti huruf dia. Ataupun kita kena dengar Quran. Kalau ibaratnya ginilah. Kalau kita kata orang yang tak pandai baca, macam mana dia boleh ngapal Quran? Kita kata tengok orang buta. Orang buta orang yang tidak dapat melihat, yang cacat penglihatan, yang ada masalah, tak boleh melihat macam kita. Kalau kita tengok hari ni pun ada orang-orang yang buta boleh ngapal Quran. Ada orang buta ngapal Quran. Dah tanya dia, dah awak ngapal Quran ni, awak buta kan? Tak nampak kan? Ada cara dia lah. Sebelum wujudnya beri ni, tulisan beri ni baru lagi beri ni, Quran beri. Quran hak dia baca dengan tangan, baru lagi. Sebelum pada tu dia ngapal mana? Dia dengar antaranya. Kaedah mendengar. Orang baca, dia dengar. Orang baca. Ada seorang syekh saya masa di Mesir, Syekh Abdul Basit bin Hashim. Nama dia sebenar Syekh Abdul Basit bin Abdul Hamid. Tapi Hashim tu tok guru dia. Ayah dia dia tak tahan jumpa, mati masa dia kecil. Jadi dia ni diberi kepada tok guru dia nama Hashim. Oleh sebab itu orang pun panggil nama dia Abdul Basit Hashim, sebab masyhur dengan guru dia yang mendidik dia. Jadi Syekh Abdul Basit Hashim ni, kalau kita pergi ke Mesir, ada di satu tempat nama dia Ramses. Ramses ni tempat hak duduk bergolok baru ni. Sebelum tahun-tahun lepas tu dah.
orang duk berdiri di Ramsey antara Ramsey ni satu bandar di Mesir yang mana menjadi pusat penghubung di antara ke tempat-tempat lain. Macam ke tempat kalau nak naik bas pun situlah, nak naik kereta api pun situlah. Bandar lah Ramsey. Adalah di ceruk-ceruk bandar tu ada satu rumah. Rumah Syekh ni lah, nama Syekh Abdul Basit Hashim. Orangnya buta, jak kecil lagi buta, tapi hebat. Dia ngapal Quran. Bukan setakat Al-Quran dia ngapal, ilmu-ilmu lain pun dia mengapal. Ilmu hadis dia mengapal, ilmu tafsir dia mengapal. Dan dia ni memang hebat bahagian Quran lah. Bukan setakat dia ni belajar biasa, bahkan dia ni diberikan satu anugerah oleh Universiti Al-Azhar, master, dia panggil Dirasatul Ulia, khas, yang mana orang lain tak boleh. Dia panggil apa saya tak ingat. Master dia ni pelik sikit. Dan dia ni diberi master dalam bidang gharib tafsir Quran. Tafsir Quran hak memang orang lain tak tafsir macam ke dia. Tapi dia boleh tafsir gitu. Dia diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagu mana dia belajar? Dia belajar dengan betul guru dia, dengar gitu, dengar kot telinga apa semua. Gitu dia cerita. Tapi bila mana orang yang tidak melihat ni, lagi-lagilah Allah Ta'ala berikan satu keajaiban. Sebab mata pun tak melihat, tak banyak dosa dah. Oleh sebab itu dada dia celak hati. Allah Ta'ala capak kepada dia ilmu-ilmu yang mungkin tidak dicapak kepada kita. Kita nak katanya, kalau orang yang tak nampak, yang buta tadi pun boleh menghafal Quran, apatah lagi Nabi. Nabi ni memang nampak celak macam kita lah. Cuma dia ada lebih lagi. Dia ada malaikat Jibril yang datang, yang bertalaki dengan Nabi SAW. Nabi bertalaki dengan Sayyidina Jibril. Oleh sebab itu, Nabi ni dia menggerakkan lidah dia semata-mata kerana nak cepat baca Quran, nak ulang-ulang balik. Jadi Allah Ta'ala tegur, jangan buat gitu lah. Jangan cepatkan sangat lidah kita semasa baca Quran. Inna alaina jama'ahu wa Qur'anah, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Quran itu di dadamu dan membuatmu pandai untuk membacanya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kata mu tak payah risau. Walaupun mu ni ngapa tu mungkin tak boleh nak melihat ke, tak boleh nak tengok ayat Quran tersebut untuk mengulang, tak payah risau. Sebab Allah Ta'ala dah tolong dah Nabi kita dalam sistem penghafazan dia. Anak-anak kita ni kalau kita tanya dia di madrasah tahfiz, macam mana dia cara dia ngapa, cuba kita tanya kita sembang tak. Sambil-sambil beri bantuan sikit ke anak tahfiz ni, bagus ni. Orang ngapal Quran ni antara orang yang bagus kita beri sumbangan. Bagus. Kerana dia kalau dia ngapal molek Quran tu boleh beri syafaat ke dia. Bukan setakat dia seorang boleh, dia pula boleh beri syafaat kita. Sebab apa? Sebab kita tolong dia, bantu dia dalam pelajaran dia. Jadi sambil-sambil beri bantuan kita sembang dia. Dan macam mana ngapal Quran? Dia akan cerita lah. Ngapal Quran ni susah dia kata. Gitu dia akan sebut mula-mula. Nak ngapal Quran susah. Ngapal tu boleh ingat 1-2 ayat tu suka sangat dah. Mula-mula ngapal boleh ingat separuh daripada muka surat, lagi suka. Boleh ingat semuka dalam masa yang sebentar, lagi suka. Terutama-tama kita ngapal dulu. Itulah. Bagi orang yang tengok orang lain boleh ngapal banyak, dia boleh sikit-sikit saja, dia akan rasa sedih. Orang yang boleh ngapal sikit ni, dia tengok kawan tu juzuk 1 habis juzuk 1, dia baru surah Baqarah awal-awal baru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim baru. Awal ambil surah Baqarah juzuk 1. Jadi dia akan rasa rendah diri. Sebab memang rasa payahnya nak ngapal Quran ni, sehingga diuji sebegitu rupa. Cuma hari ni kalau budak-budak kita yang dah ngapal habis 30 juzuk ke contohnya, dia nak mengulang, dia boleh tengok Quran. Tengok Quran se-ayat mana, ataupun dia tak ingat mana nak cari dia pun boleh balik Quran, tengok balik. Contohnya dalam salat tarawih. Salat tarawih ni banyak sebab kita pakai imam-imam yang hafiz Quran. Tengok bulan puasa lagi, ramai orang cari. Bagus lah. Cuma Nabi kita SAW, Allah Ta'ala kata mu tak payah buat gitu. Tak payah buat macam orang ramai. Sebab Allah Ta'ala sendiri, inna alaina jam'ahu, aku yang akan tolong hipung Quran dalam dadamu. Mu kira terima saja daripada Sayyidina Jibril. Sebab tu Nabi ni jadi hebat pada kita. Dia tak lupa pun ayat Quran. Tak ada. Sebab memang Allah Ta'ala jaga, beri sungguh-sungguh hipung dalam dada Nabi.
fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala kata bila mana kami baca melalui perantaraan Sayyidina Jibril, malaikat Jibril ni, qara'nahu fattabi' qur'anah, mu ikut je bacaan dia, habis kerja. Soal nak ingat tu, aku dah dah satu anugerah kepada kamu, hipun Quran yang ada kamu, tak payah risau, tak payah risau. Ini satu ayat yang mana menunjukkan bahawasanya kelebihan Nabi dah kita, kelebihan Nabi kita dah ni. Tak. Satu benda yang menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dibahaskan oleh ulama bahawasanya Nabi ni diri dia tak tengok Quran, tapi setakat tak tengok Quran pun Allah Ta'ala tegur dia. Dan Nabi gerakkan lidah ni bukan di depan Sayyidina Jibril ni masa ni. Nabi buat cepat-cepat tu, menggerakkan mulut dia secara cepat-cepat nak ingat Quran tu bukan di depan Sayyidina Jibril, bukan masa dia tengah bertalaki dengan Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, di luar tu sebelum turun wahyu. Lalu ulama kita pun ambil satu kesimpulan. Dah kalau Nabi yang tidak sedang berhadapan dengan tok guru dia lah, contohnya mana Sayyidina Jibril tolong baca ke Nabi, Nabi ikut Sayyidina Jibril. Masa Nabi gerak cepat-cepat, Allah Ta'ala tegur ni bukan di depan Sayyidina Jibril, belakang. Dan kalau kita hari ni kita baca Quran dengan tok guru Quran kita buat gitu macam mana? Ulama kata lagi-lagi tak molek lah jawapan dia. Inilah masalah orang kita. Semasa kita belajar Quran dengan tok guru ni bagus dah, bagus sangat dah, bagus daripada orang yang tidak belajar Quran dengan tok guru. Dan memang kita sendiri pun kita galak sangat-sangat belajarlah Quran dengan walaupun seorang tok guru. Jangan hanya belajar Quran melalui buku ataupun radio, TV, internet, pen Quran dan sebagainya. Tidak memadai tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak memadai. Kita kena ada tok guru kita seorang, walaupun seorang, ustaz ke, ustazah ke, tok imam ke, siapa ke, kena ada seorang yang kita semua baca dengan dia. Kalau tak ada kena cari lah. Jadi hak bagi tak ada kena cari. Syekh Muhammad Khalaf Al-Husaini, Syekh Muhammad Khalaf Al-Husaini ni seorang Syekhul Maqari di Mesir. Apa benda pula Syekhul Maqari ni? Syekhul Maqari ni satu gelaran jawatan yang diberikan kepada orang yang memang hebat dalam bidang Quran di Mesir. Di Syria pun ada jawatan tu. Orang yang hebat dalam bidang Quran ni memang dipakar sangat-sangat. Qiraat pun boleh, bab sejarah Quran boleh, bab apa ilmu-ilmu Quran, rasmul Quran, dhabtul Quran, hebat belaka dia. Lalu dia ni dipilih untuk pegang jawatan ni. Apa kerja dia? Kerja dia, dialah tukang yang atas sekali untuk menyemak Quran. Ada apa masalah dalam Quran, dia antara orang yang penting juga dijadikan rujukan selain pada ulama-ulama lain. Dan biasanya setiap hari Jumaat di Masjid Al-Azhar di Mesir tu, Masjid Al-Azhar di Mesir, setiap pagi Jumaat akan ada satu halaqah Quran, tok-tok guru Quran saja hak hadir. Kebanyakannya syekh-syekh Quran saja hak hadir. Kita pun boleh gak hadir sama, tapi kebanyakan ada syekh-syekh Quran. Syekh-syekh Quran pergi belajar Quran rupanya. Dia hebat dah bahagian Quran, dia belajar lagi Quran. Jadi situ pun kita boleh tidur tak? Dah kita dah hebat lagi Quran ni, dah tak pergi belajar. Kena pergi belajar lagi Syekh Quran pun pergi belajar lagi Quran. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan Syekhul Maqari ni Syekhul Maqari inilah akan duduk tengah. Dia akan tengok bacaan-bacaan tok-tok guru Quran tu. Tok guru Quran ni hebat dah bagi kita. Kita gelar syekh, kita pergi baca dengan dia Quran apa semua. Dia tolong semak bacaan kita, beri sanak kita. Tiba-tiba hari Jumaat dia sendiri pergi mengaji. Nak katanya pengajian tak habis. Nak tunjuk contoh kita. Ngaji tak habis. Walaupun hebat secara mana dah pun kena pergi juga menadah dengan tok guru yang hebat lagi. Inilah kesimpulan dalam Quran sebut wa fawqa kulli zi ilmin alim. Dan setiap atas orang yang hebat itu ada lagi yang hebat. Atas orang yang berilmu ada lagi orang yang pandai pada dia. Jadi orang yang ada PhD ke, ada Prof Madya ke, jangan berasa hebat. Atasmu ada lagi orang yang hebat. Gitu Allah Ta'ala katanya. Nabi Musa alaihi salam sendiri pun, Nabi Musa pernah satu hari Allah Ta'ala tanya dia, wahai Musa, agak-agakmu lah zamanmu ni ada siapa lagi yang pandai lebih padamu? Ada tak? Nabi Musa pun tengok dia kata, rasa-rasa tak ada dah. Saya yang pandai sekali rasanya zaman saya ni. Nabi Musa sebut gitu. Allah Ta'ala kata, dah ada lagi pandai padamu.
Pergi jumpa ni orang sekian-sekian nama Khidir. Tu cerita pergi jumpa Nabi Khidir. Nabi Musa pergi selalu. Sebab Nabi Musa ni orang yang suka pada ilmu. Nabi dia pergi jumpa Nabi Khidir. Nak pergi carinya ilmu. Itu atas silahnya. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa. Nak katanya atas kita ada lagi orang yang hebat. Jadi Syekhul Maqari di Mesir ni, antaranya dia akan mengendalikan kelas di Masjid Al-Azhar tu. Tengok bacaan-bacaan untuk guru Quran ni. Hebat. Kalau kita nak kenal antara Syekhul Maqari ni, hak pegang jawatan ni, di tanah Melayu kita ni masyhur dengan seorang qari daripada Mesir tak? Nama dia Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Orang-orang lama tahu ni sebab memang orang-orang tua kita dulu suka dengar bacaan dia. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ataupun Syekh Husari orang panggil. Syekh Husari. Syekh Mahmud ada juga orang panggil. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari nama sebenar dia. Syekh ni memang terkenal bacaan dia di tanah Melayu kita tahun 90-an. Saya ingat dulu rumah saya tu mak saya pasang semua kaset dia. Daripada malang nak tidur sampai ke tidur. Daripada pas maghrib pagi sampai ke tidur. Pasang semua radio kaset dia tu. Memang sedap apa bacaan dia. Nah, Syekh Mahmud Khalil ni dia antara orang yang mula-mula sekali merekodkan bacaan Quran dalam kaset. Masa tu tak ada orang yang rekod Quran dalam kaset. Dia rekod. Tu hebat dia lah. Dan dia antara qari yang dijemput oleh negara kita pada tahun 60-an dulu. Semasa tilawah Quran yang mula-mula dibuat di negara Malaysia kita ni. Dia antara syekh yang dijemput untuk jadi hakim, juri. Masa tu tak ada lagi macam kita tengok tilawah baru ni. Tilawah baru ni kan dia ada bilik khas hakim. Bilik beradung dengan komputer apa tau. Dengan speaker ni. Handphone apa? Dia panggil earphone pula ni pakai di telinga. Nak dengarnya bacaan takut tak berwisalah peserta tu. Nak tanda lah ketah. Kita tengok gambar zaman 60-an tu ada. Dia post. Ada anak murid Syekh Khalil Al-Husari post dalam internet. Dalam Facebook. Dia post gambar masa Syekh Khalil mari di Malaysia. Masa tengah duduk jadi hakim tahun 60-an tu. Bukan macam bilik hot lain ni. Dia macam ada duduk dalam bilik kot. Bilik khas. Cuma tidak meja macam tu kan. Meja macam kita periksa. Periksa dulu kan. Meja suti-suti tau. Meja gitu lah. Seorang duduk semeja. Seorang duduk semeja. Tak ada earphone lagi masa tu. Dia duduk tulis gitu lah. Macam nak jawab periksa. Atas meja. Itu zaman 60-an dulu. Hakim-hakim Quran gitulah cara dia. Nak kata Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itulah antaranya yang pegang Syekh Al-Maqari di Mesir zaman dulu. Jadi Syekh yang kita sebut tadi, nama apa tadi? Syekh Muhammad Khalaf Al-Husaini. Dia mungkin dia dahulu atau rasa dahulu lagi pada Syekh Mahmud Khalil tadi. Dia dahulu lagi pegang. Dia pernah sebut dalam satu kata-kata dia kata kita ni kekok mana pun kena pergi belajar Quran secara bertalaki, dia kata. Secara ada guru. Dan bagi dia, kata dia, membaca Quran tanpa berguru adalah satu benda yang tidak harus, dia kata. Tak harus. Tak harus ni tak comel lah. Tidak comel, tidak lengkap lah. Kalau tidak harus ni. Maknanya kita kena ada juga kekok mana pun untuk guru kita. Kita selalu pergi baca Quran. Ini baru kita sedar sikit rasa. Nah. Oleh sebab itu, hak tu hak giang orang tak ada untuk guru lah. Hak ada tu guru dah ada tu guru dah. Molek-molek ada dah belajar. Belaga lutut ke lutut apa semua macam Dia panggil dalam sistem bahasa kita, bahasa Arab dia panggil talaki musyafahah. Talaki ni maksud dia jumpa lutut ke lutut. Lutut ke lutut, belaga lutut, talaki. Musyafahah mulut ke mulut. Bukan belaga mulut. Mulut Syekh baca, kita baca macam ke mulut Syekh. Mulut kita baca salah, Syekh akan tegur kita. Itu maksud musyafahah. Jadi benda ni ada dibuat, memang masyhur lah di tanah Arab banyak. Halaqah-halaqah talaki musyafahah yang khusus bab Quran ni. Kalau pergi masjid-masjid yang besar-besar di Mesir ke, di Syria ke, ada orang buat talaki musyafahah ni. Jadi orang yang ada dah tok guru ni, bila masa kita baca Quran dengan tok guru kita, jangan kita cepat sangat nak baca. Biar tok guru baca dulu. Kalau mak tain dia nak baca. Sebab ni ada pengalaman kita kok. Masa kita duduk ajar Quran apa semua tak. Orang-orang lain pun ajar Quran. Acik kita nak baca, nak betul dia pun derah-derah baca balik. Tak boleh. Biar tok guru berhabis dulu baca. Tak, ni ambil tasawur dengan ayat Quran ni. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan cepat sangat gerak lidah tu kerana nak cepatnya baca Quran. Jangan. Allah Ta'ala kata, tegur Nabi. Sedangkan Nabi masa ni bukan menghadap Jibril ni. Nabi masa duduk tidak bersama Jibril ni.
Dah kita bersama dengan Tok Guru ni, lebih-lebih lagi kita kena jaga. Jangan. Sebab apa jangan awak gitu? Kita nak pandang, nak derah pandang. Betul, derah pandang. Tapi bila kita belajar dengan Tok Guru, ilmu kita bergantung dengan dia, bergantung dengan adab kita dengan dia. Kalau selalu dia terasa hati dengan tindakan kita, mana? Tidak ada keberkatan dalam ilmu. Hak tu jadi payah pandai baca Quran tu. Sebab gi sama dah ni, acak sama dah gi kelas Quran. Bukan dengan seorang ni je Tok Guru. Banyak Tok Guru kita gi. Habis apa juga payah nak baca Quran. Jadi sakut-sakut juga baca. Tengok adab kita ya. Adab kita dengan Tok Guru Quran macam mana. Dia ulama sebut, kita ni kalau ilmu-ilmu lain ni, kalau kita tak jaga adab, dia memang tak comel dah. Tak comel ke. Tapi kalau dengan Tok Guru Quran, lebih-lebih lagi tak comel. Berkat lebih-lebih lagi payah dapat. Ilmu lain mungkin dapat juga, tapi tu pun payah kau nak dapat apa. Sebab berkat dengan Tok Guru ni memang kena jaga. Ngajilah ilmu apa semua sekalipun. Tapi nak katanya kalau Quran, lebih-lebih lagi kena jaga. Berapa? Sebab Quran kalamullah. Kalamullah, perkataan Allah Ta'ala. Sebab tu dia jadi beradung gitu. Sebab tu tak. Oleh sebab itu orang yang nak baca depan Tok Guru, kalau Tok Guru baca Quran, biar dia perhabis dulu baca Quran. Dia tegur perhabis dulu, baru kita pun sambung balik. Kita salah tadi. Gitu cara dia. Jangan bila kita tahu dah kita salah, betul cepat-cepat. Biar Tok Guru perhabis dulu. Tok Guru perhabis tegur, baru kita baca. Situ. Begitu juga katanya ulama. Jangan gerakkan lidah cepat-cepat ni. Kita boleh buat juga kesimpulannya bila mana kita baca Quran seorang. Bila baca Quran seorang ni, tahu-tahu sajalah, nak derah habis lah. Nak derah habis. Nak lagi bulan puasa. Bulan puasa nak bertanding. Adik abang ni, kakak pula masuk sekali, nak bertanding. Baca Quran siapa yang habis dulu, boleh tamat 30 juzuk. Tanding. Jadi baca tu tak jaga dah. Hukum tajwid tak tahu apa mana dah. Tak, sepak huruf makhraj huruf tak tahu apa mana dah. Mak renah dengung apa tak ada dah. Sebab nak kejar biar tamat 30 juzuk. Surah An-Nas tu siapa dulu sampai situ. Ini satu benda yang kita kena tegur pada anak-anak kita. Nak tegur. Kalau tengok, memanglah kita kata bagus lah tu, nak berlumba kan baca Quran, dia tamat cepat, boleh ulang balik. Betul lah. Tapi masalah tak jaga hukum tajwid ni satu kesalahan besar ni. Kita kena didik anak-anak gitu. Sebab kalau dah khabar awal-awal, dia akan lekat tabiat tu sampai ke besar. Sampai ke besar memang payah. Kalau kita tegar, awak dah kena tu hunah, kena dengung situ. Dia dengung sekali situ. Lepas tu pergi kat lain pula, tak dengung pula. Ayat lain pun tak dengung pula. Apa je? Sebab masa kecil tidak kita didik betul-betul. Ini. Tak. Ini satu tanggungjawab kita ayah-ayah sekalian lah. Tak. Ayah-ayah ke, tok-tok ke. Sebab tu Nabi sebut ni. Antara yang Nabi sebut dalam hadis dia, yang Nabi tak sebut benda lain, tapi dia sebut benda ni. Haqqul waladi ala walidih. Hak seorang anak ke atas ayah dia, antaranya ayyu'allimahul Quran. Dia kena ajar Quran. Ataupun ayyu'allimahul kitab. Kena ajar Quran kepada anak-anak dia. Tapi ilmu lain Nabi dah sebut secara detail. Kena ajar nahwu, kena ajar bahasa Arab, kena ajar kena ajar ilmu matematik. Tak ada. Nabi kata kena ajar Quran mula-mula kepada anak-anak kita. Sebab sini pentingnya Quran ni. Dan boleh Quran molek, hafal pula, besar karang, tak kisah dah, dia akan jadi orang yang molek. Sebab itu kita tengok ulama-ulama dulu kan, Ibnu Sina, siapa lagi, Syekh Syihab Zuhur dulu, Al-Kindi ke, siapa lagi, Al-Biruni ke, ulama-ulama sains ni. Adakah dia belajar sains lalu tu masa kecil lagi? Ataupun Ibnu Sina, adakah dia belajar perubatan selalu masa dia kecil? Jadi hebat gitu semua tu? Tak. Ibnu Sina ada satu kitab, nama dia Al-Qanun fi Tib. Undang-undang dalam perubatan, yang mana kitab dia ni diterjemah dalam pelbagai bahasa, sehingga orang putih, orang barat pun ambil warajakan kitab perubatan Ibnu Sina ni, Al-Qanun fi Tib. Adakah memang Ibnu Sina ni hebat perubatan jak kecil lagi, minat jak kecil lagi ke mana? Tak. Mula-mula masa kecil saya tengok biografi dia belajar Quran dulu, ngapal Quran, belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Sebab tu dia boleh jadi hebat masa besar. Masa besar nak pilih bidang mana, ikut bandar. Ayah dia kata ikut bandar.
Tapi sebab dia ni jak kecil, dia widah Quran, besar jadi doktor pun doktor Quran. Tak lari. Jadi engineer Quran. Jadi apa? Mekanik Quran. Jadi jutawan sekalipun jutawan yang ada Quran dalam hati dia. Bila ada Quran, dia tak akan songlak dah piti-piti. Dia tak akan buat khianat dah ke orang, tak akan buat zalim dah. Sebab Quran yang akan tolong didik dia supaya jadi molek. Ini hebatnya. Ya, oleh sebab itu anak-anak tadi ni kalau nak cepat baca Quran, kita kena didik dia. Jangan buat gitu kata. Baca slow-slow tak apa, dah habis lambat habis pun tak apa. Cuma baca biar betul. Kata gitu. Kalau bab lain kita marah sangat. Tapi bab Quran tak marah pada anak-anak kita tak. Baca salah pun tak tegur kita. Ada orang kata, "Nah tak tegur mana ustaz kita pun tak tahu kok." Ini masalah kan. Anaknya comel sangat, pergi tuition tahfiz Quran pula apa semua, tengok ayah bagi ambil pakai seluar pendek. Aduh. Adil ni kau gitu. Nak apa ni? Dia kata tak apalah ustaz, saya tak jadi dah. Saya nak bagi anak saya jadi. Betul dah niat tu. Tapi biarlah ada sikit perasaan kita ni malu sikit lah. Maknanya takkan nak biar gitu sama. Pakai seluar pendek semua tak. Mana slow-slow lah. Anak ngaji Quran dah. Kita kena ngaji juga slow-slow. Antara kesilapan yang besar juga masyarakat kita hari ni, hatta Quran hatta anak ngaji Quran, ngapa Quran, belajar bab Quran, tapi ayahnya tidak pergi belajar bab Quran. Atau tuition Quran bagus dah, ngapa Quran. Nanti pukul 10 malam ayah mari ambil mak mari ambil bagus dah. Tapi ayah tak pergi belajar Quran. Kalau dia kata ayah ada kelas pula ni lain, tahan kira tak? Ni ayah tunggu kedai kopi dah tu. Allah masalah tunggu dah. Anak kena didik Di samping kita didik anak bagus dah, kita sendiri kena cari kat bekalang. Sebab katanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, seorang yang hebat dalam bidang Quran. Kalau bercakap bab Quran, ada dua tokoh rojakan yang memang ulama jadikan rojakan dalam bidang Quran. Iaitulah satunya nama Imam Syatibi, yang kedua Imam Ibnu Al-Jazari. Imam Ibnu Al-Jazari dia sebut dalam satu kitab dia, Muqaddimah Jazariyah. Dia kata gimana? Dia kata wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Baca Quran dengan bertajwid satu benda yang lazim, benda yang mesti buat gitu. Kena baca Quran dengan bertajwid. Wajib baca Quran dengan bertajwid. Lazim. Lazim ni wajib lah. Kan kita ada mak lazim kan tak? Belajar Quran tajwid kan? Mak lazim. Kalau tanya malam ni mak lazim kat mana ni susah kok ni. Mana mak lazim? Susah. Bukan mak lazim tu nama dia mak lazim. Kedai tu bukan tu. Ada tu hak duduk tu tak? Kapal Tanjung. Mak lazim kok nama dia. Bukan mak lazim tu. Ni mak lazim yang dalam Quran ni. Maddul lazim. Hak mana kata hak bagi hak ada panjang-panjang tu tak? Kita kata hak ada tanda panjang-panjang tu tak? Betul dah. Hak manusia mak lazim ni banyak. Mak lazim ni banyak tuan-tuan. Yang ada 4 semua mak lazim. 4. Mak lazim dia pecah pada 2, mak lazim harfi, mak lazim kalimi. Daripada harfi kalimi pecah 2 pula. Harfi musaqqal, harfi mukhaffaf, kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf. Pecah pula situ. Jadi mak lazim tu sendiri, apa nama dia mak lazim? Sebab ulama kata lazim wajib baca dengan nah harakat. Itu maksud dia. Dah baca kurang tak boleh lah. Kita kan bagi kurang kan, bagi tahu semua kita. Kedah harga mahal sikit ni musim-musim harga mahal, dah tak boleh kurang sikit ke dah. Tak boleh. Hani memang tak boleh kurang. Nang harakat situ. Nang harakat kena baca. Dah cukup nang kena buat nang. Tu maksud lazim. Begitu juga katanya Imam Ibnu Jazari tadi. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Baca Quran dengan bertajwid lazim, wajib, mesti baca dengan bertajwid. Tak boleh tak bertajwid. Malam yujawwidil Qur'ana asim. Siapa-siapa yang baca Quran tidak bertajwid, kata Imam Ibnu Jazari, asim. Orang ni berdosa. Berdosa tuan-tuan, puan-puan. Kita ni digembar-gemburkan berdosa ni hanya bab zina aja berdosa. Zina berdosa, curi barang orang berdosa, khianat ke orang berdosa, buat zalim ke orang berdosa, satu je berdosa. Bila saing bab baca Quran, salah sikit tak apa, salah sikit belajar kan. Tengah belajar. Hidup main ayat tu tak boleh. Dia kena faham gini Orang hak beralasan yang kata tak apa, salah saya baru belajar, saya tengah belajar lah ni. Apa benda kriteria nak kata kita ni tengah belajar Quran? Kalau nak beri alasan tu ada tak? Ada syarat dia. Bukan boleh kata main-main, tak apalah saya tengah belajar, salah sikit pun tak apalah.
Kalau nak kata gitu boleh. Syarat dia macam kita sebut tadi lah. Dia mesti ada seorang tok guru yang dia pergi baca Quran. Dia mesti ada satu kelas Quran yang dia hadiri. Baru dia boleh kata saya tengah belajar. Kalau dia tak ada kelas Quran, kalau dia tak ada tok guru Quran, tak ada baca dengan siapa-siapa pun Quran, tak boleh dia nak kata gitu. Kalau dia kata gitu, dia nawak. Berapa pula gitu? Sebab dia cerita gini. Saya sama buat perumpamaan gini. Ada tok guru kita sebut tu. Kita duduk di traffic light. Kereta beratur panjang. Lampu merah lah masa tu. Duk tunggu nak hijau. Bila nak lampu ni nak hijau? Merah semua. Bila nak hijau sekali. Jadi tunggu punya tunggu. Lampu pun nyala hijau. Boleh jalan sepatutnya. Tapi tak berjalan kereta. Duduk situ panjang situ. Kita pun tengok. Dah mana tak berjalan hari ni. Kita lorak dah ni. Gaduh kita ni. Nak pergi situ sini apa semua. Lalu kita pun jengok. Di tikar kita tengok orang depan. Berapa dia tak jalan lagi. Rupa-rupa kereta depan sekali tulis Bitara. Tulis Bitara kereta tu. Bitara. Ada lesen gantung. Kita pun kena balik tau. Tak jadi nak marah tau. Asal nak marah. Apa dia ni. Ambil lesen terbang ke warna ni. Yang tak erti sangat ni. Nak lambat ni. Duk main handset ke warna ni. Tengok sikit. Oh Bitara. Dia pun kena. Dia pun merah. Relax. Biar pergi habis dulu. Lewat sikit pun tak apa. Kita gitu. Jadi ulama sebut gitu juga. Kita dalam bab Quran. Kita kena gantung lesen L kita. Kalau tak ambuh Allah Ta'ala tuduhan, gelarang kita ni orang yang memang salah baca Quran dapat dosa. Kalau tak ambuh dapat gelarang kita, kena gantung lesen L. Dah guana nak gantung lesen L ni, kena ada kelas pengajian, kena ada tok guru Quran kita pergi, kena ada orang hak sama-sama kita pergi baca Quran. Baru kita dikira gantung lesen L. Kalau tidak, kita tidak dikira menggantung lesen L. Bila tak gantung lesen L, baca salah sikit, dosa selalu. Macam Imam Ibnul Jazari sebut dia dosa. Dosa ikut atas kesalahan. Kesalahan dalam Quran, ulama bahagi ada kesalahan jali, kesalahan besar. Ada kesalahan khafi, ada kesalahan kecil. Tengok hak mana kita buat. Kalau kesalahan kecil, dia akan tanda ni buat kesalahan. Dosa cara kecil. Buat kesalahan besar, dosa cara besar. Dosa kecil ni contohnya, kesalahan kecil ni contohnya kita tinggal dengung, tinggal mak, tinggal tinggal saktah, tinggal benda-benda hak remeh-remeh dalam Quran ni lah. Kalau kesalahan besar yang boleh berubah makna, tambah huruf, kurang huruf, ataupun kita pergi baca ayat tu lain daripada sepatut baca ayat ni, kita pergi tukar ayat tu ke diam pula. Itu dah dikira kesalahan yang besar yang boleh merubah makna. Jadi kalau baca kesalahan besar kok, dosa besar. Kesalahan kecil, dosa kecil. Kita pun kata, apa dah kesalahan kecil je tak. Kesalahan kecil pun tak boleh juga. Ipung besar kok. Arab kata qalil fajabalil. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit juga. Oleh sebab itu, khulasahnya kena ada tok guru Quran yang kita pergi, kelas Quran yang kita pergi, barulah kita baca Quran. Kalau salah tidak dikira berdosa. Gitu. Ceritanya. Oleh sebab itu tadi, anak-anak kita yang baca cepat tadi kena cover sikit. Tak boleh baca cepat, kalau hukum akan kita langgar. Bukan setakat anak-anak kita lah, kita sendiri lah macam saya sebut tadi. Kita sendiri pun kalau baca Quran cepat-cepat gaduh sangat tak boleh juga. Kena jaga hukum tajwid. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini, teguran Allah Ta'ala pada Nabi, yang mana Allah Ta'ala tegur tu bukannya benda yang berat sangat tu. Nabi buat sikit je tu, tapi peseng. Kalau Nabi ni dia kena complete, perfect. Tu Nabi. Oleh sebab tu kita ni lebih-lebih lagi lah, kita kena contohi Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, hak itulah hak kita kena ikut. Nabi pun ada tok guru Quran dia, Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi bertalaki dengan Sayyidina Jibril sama-sama setiap tahun pada bulan puasa. Lebih-lebih lagi setiap bulan puasa ia akan talaki. Kecuali sekali, dalam bulan puasa sekali. Kecuali katanya ulama pada hari tahun yang Nabi nak wafat, pada bulan Ramadan tu Jibril turun 2 kali bertalaki dengan Nabi SAW. Nabi bertalaki dengan Sayyidina Jibril. Mudah-mudahan kita pun ambil tafa'ul gitu, ambil contoh, kita kena cari tok guru Quran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dalam kita nak membaca Quran, faham Quran dan reti bab-bab Quran ni. Kerana inilah yang paling penting sekali. Saya kira sekadar itulah dulu untuk malam ni. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum.